بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. InsyaAllah sebentar saja lagi kita akan memulakan pengajian fiqh salah, fiqh ibadah salat dengan merujuk kepada kitab praktikal salat sempurna. InsyaAllah malam ni kita sambung pada praktikal kesempurnaan yang ke-45, muka surat 99. Astaghfirullah innallah kana tawwaba Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghayrullah Nur Muhammad sallallahu Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghayrullah Nabiyuna Muhammad sallallahu Rasulullah sallallahu Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Alhamdulillah, insyaAllah kita mulakan dengan lafaz yang mulia, uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatin tayyibatin mubarakatin min indillahi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah wa ma tawfiquna wa la i'tisamuna illa ala Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil ahajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiat wa ala alihi wa sahbihi وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, dikasihi seluruh warga kondominium Langat Jaya, dan khususnya seluruh ahli jemaah Surau Al-Muhaimin dan seluruh para penonton yang mengikuti pengajian ini pada malam ini, dan juga muslimin muslimat yang bakal melayari pengajian ini nanti dalam ruang-ruang sharing yang telah dikongsikan. Alhamdulillah, pertamanya kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang berlanjutan lagi PKPB kita. Tapi begitulah ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, menguji sabarnya tidaknya kita. Semuanya ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita boleh sebut inna lillah, kita ni milik Allah. Idza asabathum musibatun qalu inna lillah. Bila ditimpa musibah, kepayahan hidup, ialah payahlah nak keluar, makan-makan, nak jalan-jalan, nak rentas daerah pun dah tak boleh. Maka sebut inna lillah, pujuk hati, kita ni milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan yang paling penting nanti, ya, kepadanya Allah Subhanahu wa taala jua kita bakal kembali menghadap.
kembali itu maksudnya ada urusan yang kita kena hadap dia. Ada urusan yang kita kena selesaikan. Kalau kita kat dunia banyak sangat ya mengeluh, ya tak puas hati, ya maka Allah tanya besok kat akhirat, kenapa tak puas hati? Ya, dah tak ada langsung ke nikmat Allah yang untuk kamu syukuri. Tak boleh ke tepi semua tu dengan ucapan subhanallah, maha suci Allah. Allah tak pernah zalimi kita. Allah tak sengaja nak susahkan kita. Mungkin ya dengan kepayahan hidup yang sedang melanda ni, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Begitulah rahmatnya. Mungkin dengan kepayahan hidup di dunia sebab Allah nak ringankan kepayahan besok kita kat sana. Ya, mungkin kepayahan hari ini adalah kerana Allah nak modalkan ya hari-hari depan, di hari-hari hujung dunia kita nanti lebih selesa dengan rahmatnya. Begitulah ya, kita hidup di dunia ni kena ada rasa bertuhan dan kena ada ilmu mengurus diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu kehambaan ini kena selalu diperingatkan. Ya. Moga-moga kita kuat untuk menjalani kehidupan dalam apa gaya dan cara sekalipun sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat hamba Allah yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad ibnu Abdullah, suri tauladan kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, Rasulullah Allah kata dia suri teladan. Kalau kamu nak dapat rahmat Allah, nak dapat jalan ketakwaan, jalan kehidupan, kebahagiaan di dunia lagi sebelum di akhirat, rujuklah baginda. Ya, bersamalah dengan baginda mengamalkan sunah-sunah dalam kehidupan, insya-Allah keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala bakal berpanjangan dalam kehidupan kita insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada warisan Urustia Rajatan Kuasa Surau Al-Muhammad yang terus menganjurkan kuliah-kuliah pengajian. Walaupun kita terperangkap begini dalam PKPP dan PKPB ni, ya, kita masih dapat mengaji. Jadi usaha-usaha ini merupakan satu amal-amal yang sangat hebat yang nantinya akan jadi jariah. Ya, jariah ni jalan, ya, jara artinya satu benda yang terus berlari mengalir. Amalan yang terus mengalir dana pahalanya. Sebab tu tuan-tuan yang bersama dalam ruang ini, nanti ya tolong share. Sebab tekan butang share tu nanti ada orang lain dengar dan memperbaiki ibadah solatnya, kita dapat sama-sama. Ya, banyak benda mudah kat dunia ni kalau kita buat. Ya, berkongsi benda baik antaranya. Subhanallah. Ya, pulangannya sangat besar berbanding pada kita yang tak kisah, ya, tak ambil indah. Dan akhirnya berlalulah peluang-peluang itu dalam hidup kita. Lalu kita pergi ke akhirat dengan kurang dana. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang yang paling banyak beri manfaat pada manusia lain. Ini kan manfaat. Ya, menujuh amal ibadah dengan cara yang tepat kehendak, mengikut kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kita kepada pengajian pada malam ini. Alhamdulillah. InsyaAllah kita terus memasuki ya, praktikal solat sempurna, ya, merujuk pada kitab yang sama, praktikal solat sempurna ini. Muka surat 99, ya, kalau berkitab kitanya. Kalau tak pun dengar aja, insyaAllah dapat ilmunya. Praktikal solat sempurna yang ke-45. Kita ambil sedikit yang ke-44, itu duduk antara dua sujud, ya, dengan duduk cara iftirash. Iftirash tu maksudnya adalah menghamparkan betis kiri untuk jadi alas punggung duduk kita. Ya. Dan memasakkan tapak kaki kanan, ya, dengan jari-jari yang ditekan itu di sebelahnya pula. Jadi itulah dia. Ya, sebab itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Innan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaftarishu rijlahul yusra. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, ya, kata Aisyah radhiyallahu anha yang memang hidup dengan Nabi, baginda akan menghamparkan betis kirinya untuk jadikan tempat duduk. Wa yansabu rijahul yumna, dan menegakkan tapak kaki kanannya. Begitulah cara duduk tahiyat awal yang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita telah pun bahaskan, ya, cara yang betul dan cara yang kurang tepat. Jadi malam ini kita sambung pula, ya, praktikal solat sempurna yang ke-45. Ketika duduk di antara dua sujud itu, hadapkan jari-jari kanan, jari-jari kaki kanan ke arah kiblat. Artinya kaki tu, ya, kena dipijak dengan perut-perut jari ni. Katalah tapak kaki saya nak angkat kaki kat skrin telefon ni tak gamak pula rasanya. Okey. Jadi begitulah, ya, ditekan sampailah,
Ya, perut jari tu kan kuku belah depan. Perut jari ni kita tekan kat lantai. Okey, katalah sini ada lantai. Ya, ni kata lantai, kita tekan ya sehingga perut jari tu, nampak perut jari tu. Ni nampak kedudukan dia. Perut jari tu dikenakan, bukan kuku ramai kalau kita sujud tu kuku kena. Kuku bukan kuku yang kena lantai. Ya, tetapi perut jari tu yang kena lantai. Artinya kena ditekan sedikit. Dan kalau kita ingat merujuk kepada rukun solat pada sujud, itu jadi rukun. Tapi ketika duduk iftirash untuk duduk antara dua sujud ini, dia bukan jadi rukun. Sampai perut jari itu kena ditekan, kita tak. Cukup dengan duduk apa gaya duduk sekalipun dia sudah sah rukunnya. Tapi alang-alang solat, dan kita pun sedang mengaji apa yang tepat, apa yang baginda Rasulullah SAW buat praktikal dalam solat, maka kita ikutlah sekadar mampunya kita. Kalau tekan tu rasa macam nak menyawa pun bayar dah. Lepas je lah bang, jangan gitu ke belakang kan. Sebab kita pijak kan, kita tekan punggung kita pada betis sebelah kiri. Okey, kita hamparkanlah dah betis kita duduk atas, tapak kaki kiri kita duduk dan betis kiri kita duduk. Bukan duduk atas dua-dua betis kan. Duduk atas betis kiri dan tapak kaki kiri. Tapi kiri kanan yang terlepas ke kanan tu, maka kita pasakkan ianya, tekan begitulah. Kalau tak mampu lepas je lah. Cuba saya ingatkan dulu bahawa jangan duduk dengan dua-dua betis. Duduk kata dua-dua betis kemudian silangkan kaki, itu bukan duduk solat yang betul. Tetapi tetap sah cuma tak tepat. Sebab rukun duduk ni asal duduk ketika mana melaksanakan tuntutan praktikal duduk antara dua sujud ni, rukunnya hanya duduk. Tapi alang-alang duduk, biarlah duduk yang tepat sebagaimana yang kita sedang bicarakan tadi. Sebab dalilnya disebut begitu, yastaqbilu bi asabi'al qiblah, baginda menghadapkan jari-jari kaki kanannya ke arah kiblat. Begitu sekali. Ialah sembahyang ni persembahan semua menghadap kiblat. Dada menghadap kiblat, muka kita pun menghadap kiblat, cuma ditundukkan sebagai adab mata tengok tempat sujud. Hati kita kiblatkan Allah kan. Fizikal kita menghadap ke Kaabah. Dan ketika berdiri begitu, ketika sujud pun jari-jari kaki pun ditekan untuk dipujuk menghadap kiblat. Okey, begitulah keadaannya. Faedahnya duduk iftirash. Cara duduk iftirash ni maksudnya hamparan dilakukan ketika duduk antara sujud. Duduk istirahat. Duduk atau ketika solat duduk duduk akhir. Artinya duduk yang ada dalam solat ini semuanya duduk iftirash kecuali tayyat akhir. Tayyat akhir duduk tawarruk namanya, nanti kita bicarakan. Jadi duduk apa yang ada dalam solat? Pertama sekali duduk antara dua sujud yang sedang kita bicarakan. Kemudian tayyat awal pun sama. Kemudian ada satu lagi duduk istirahat. Istirahat ni istirahatlah kita. Iaitu duduk seketika sebelum bangun terus berdiri. Ketika kita bangun daripada sujud untuk berdiri. Rakaat pertama, kedua. Bangun daripada sujud rakaat pertama untuk berdiri rakaat kedua, dan bangun daripada sujud rakaat ketiga untuk berdiri ke rakaat keempat. Ada duduk seketika. Duduk tu pun bukan duduk atas tumit ramai di kalangan kita yang duduk istirahat duduk atas tumit. Tak, duduk yang tepat. Kalau nak buat duduk istirahat, mestilah duduk dengan duduk tu betul. Duduk di arah betis kiri, dan tapak kaki kiri dan kaki kanan pasak, kemudian barulah bangun berdiri. Itulah duduk istirahat. Itulah juga duduk duduk antara dua sujud, dan itulah juga duduk tahiyat awal. Dan duduk ini dinamakan duduk iftirash. Duduk iftirash. Artinya duduk iftirash dalam solat, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat awal dan duduk iftirash. Dan satu lagi duduk bagi orang solat duduk. Asalnya kita dah pernah bicarakan bahawa duduk orang yang sakit tak mampu berdiri dalam solat duduk lah. Dan ketika dia duduk bawah tu, kalau dia mampu, dia diberi kekuatan ataupun keupayaan untuk duduk, maka duduk yang paling afdalnya adalah duduk iftirash ini.
Tapi percaya tak bahawa duduk istirahat ni tak ramai orang boleh buat dengan sempurna, apatah lagi nak pasakkan jari tu. Ramai ambil jalan mudah, silang kaki macam tu je lah, ya. Dan ini tak dapat kesempurnaan dan tak dapat fadilat yang lengkap lah, ya. Sepatutnya duduk atas betis kiri dan kaki kanan. Tapi percayalah, ya, kalau umur 53 baru nak try bang, memang sengal lah, ya. Ya. Kalau umur dah 62, ya, baru nak try, jangan buat bang, ya. Nanti memapah balik, nak pikul kita balik. Jadi tak apa, ya, dah dapat semayang pun alhamdulillah, apa yang mampu kita buat, kita buatlah. Tapi yang muda-muda ni saya nak pesan, ya, kita yang di awal usia, tolonglah bentuk badan kita ni, ya, fizikal kita yang masih sihat, tak ada halangan, tak ada ya, maksud saya, kita kan ada anak yang kita tengok dia semayang, maka abah-abahnya, mak-maknya tolonglah tegur, ya, bagi anak tu duduk dengan tepat, duduk solat, duduk iftirash, ya. Kan kita dah tunjuk ni dalam buku ni kan, duduk iftirash yang betul macam mana? Ni kan, duduk atas beti kiri kan, dan pasakkan kaki kanan. Bukan semua orang boleh buat. Kalau tak dari muda kita praktis benda ni, ya, yang ramai buat macam ni, yang ni pun ada buat, ya. Tapi bukanlah tidak menjadi tak sah sebenarnya, tak, ya. Cuma dia, ya, cerita kita praktikal solat sempurna, kesempurnaan solat. Okey, jadi begitulah perbahasan tentang duduk antara dua sujud dengan duduk iftirashnya. Seterusnya, muka surat selanjutnya, praktikal solat yang ke-46, membaca Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Ya, ini yang sabit dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, amalan ni. Dan ini merupakan sunat. Artinya rukun duduk antara dua sujud ni rukun fa'li, rukun perbuatan. Sebab tu kalau duduk dengan syaratnya yang cukup tumaninah, ya, punggungnya memang letak kat bawah atas, ya, lantai ataupun atas betis kita tadi, maka itu dah memadai untuk menyempurnakan rukunnya. Tapi untuk kesempurnaan solat, bacalah doanya. Apatah lagi doa ini memang doa yang sangat baik, maksudnya juga sangat hebat. Mari kita hayati bacaan ini. Pertama sekali kita sebut Rabbil firli, ya, biasakan sebutan ini tepat, Rabbil firli, ya, Rabbil firli, ya Allah ampunkan aku, warhamni, ya, kasihani aku, rahmati aku, wajburni, ya, ampal kekurangan aku, untuk ayat aku, kekali aku, banyak maksudnya, ya. Wajburni luas maksudnya, ya, wajburni, ya, kabirah maksudnya tampal, ya, maksudnya Allah tutup kelemahan kemandi kita atau push kita, ya, untuk buat. Kadang-kadang kita rasa malas, lesu je, ya, sembahyang awal tangguh. Itu doanya dengan wajib ni. Kadang-kadang kita ni bukan, ya, tak boleh sabar, tapi suka mengungap titih. Jadi ini perangai-perangai yang sebenarnya tak perlu ada dalam hidup kita. Kita pun tahu tapi tak boleh berubah. Maka doanya wajib murni. Jadi jangan pandang enteng dengan doa antara dua sujud. Ya, kita sangat perlukan doa ini untuk jadi hamba Allah. Cuma masalah kita tak pernah hayati, tak pernah ambil tahu. Dah 50 tahun semayang, tapi Rabbi firli warhamni wajburni bawa malam ni, tahu maksudnya apa? Jahat kita. Jahat kita dengan solat kita. Jadi banyak benda sebenarnya kita nak fikir tentang solat kita ni, tuan-tuan. Ini tak cukup mengaji sebulan sekali ni, memang tak cukup. Tapi nak macam mana, ini pencetusnya, ya, jadi tanggungjawab kita. Dan insya-Allah, ya, habis pengajian kita ni kita cari satu pengajian untuk memahami bacaan-bacaan solat kita, untuk lebih kita feel, untuk kita hayati. Sebab sembahyang ni dua, bahagiannya. Bahagian lahiriah, persembahan rukun syaratnya kita sempurnakan. Di samping itu penjiwaannya, yang Allah kata illal khashi'in, ya, orang-orang yang khusyuk, alladzina hum fi salatihim khashi'un, khusyuk ayatan lah. Okey, ya, wajburni warfa'ni, angkat darjatku ya Allah. Darjat apa ni? Bukan darjat pangkat dunia, tak. Itu usaha dapatlah, boleh pun dapat.
Yang tipu boleh dapat. Darjat ni darjat kehambaan. Kita makin tenang jadi hamba Allah, makin selesa buat kebaikan, makin kuat tinggal kemungkaran dan dosa. Itu warfa'ni, angkat darjat aku. Darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Warzuqni, dan rezekikan aku. Rezeki bukan nasi je bang. Kita bila sebut rezeki ni, kita ingat nasi, ya, kita ingat gaji, kita ingat duit, ya. Mana aku order, ya, nasi aku malam ni, dah doa dah tadi, baru ni tak dapat lagi. Mana budak Grab food ni? Bukan tu bang rezeki. Rezeki yang dimaksudkan dalam doa ini merangkumi semua benda yang merupakan keperluan kehidupan dunia dan ukhrawi kita. Rezeki dapat jadi orang berilmu, ni rezeki ni, ngaji ni. Sebab tu tak ramai rezeki yang ni, ya, memang tak ramai orang dapat, ya. Rezeki yang makan nasi hari-hari kita dapat. Tapi rezeki bentuk ilmu, ya, rezeki amalan, rezeki kebaikan, rezeki ya, hati yang baik, ya, hati yang redha, sabar, pemurah, ya, mesra. Ini rezeki yang menjamin bahagia ini sampai akhir. Tapi sebab tak faham, tak pernah hayati, maka solat kita jadi macam cali capek. Rabbil warhamni wajurni fa'ni warzuqni warzuqni warzuqni. Allahu akbar. Yang wajar ke kita minta, wahai Tuhan, ya, berilah aku keampunan, berilah aku rahmat-Mu, berilah aku, ya, kekuatan untuk menghindari sifat-sifat buruk, ya, angkat darjat aku ya Allah, beri aku rezeki, dengan ucapan yang begitu laju, ya. Jadi perbetulkan sembahyang kita di samping kita menghayati praktikal yang tepat ini, maka penjiwaannya juga kita nampak, yang kita lebih rasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya rasa kalau kita hayati, kalau kita fahami. Yang jadi masalah hari ini sebab kita tak faham, tak hayati, ya? Kita tak fahami dan kita tak hayati. Okey, seterusnya kita sebut warzuqni wahdini, beri aku hidayah. Ya, hidayah ni apa? Ya, panduan, pedoman. Ya, pedoman ini bagi nampak jalan yang betul, jalan yang salah. Kadang-kadang bukan tak tahu, tapi bila hidayah hilang dari hidup kita, benda yang patutnya boleh kita buat, kita tahu ditimpa musibah, kita kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ramai orang ditimpa musibah cakap celaka. Sebab apa? Hidayah Allah Subhanahu wa taala ni, ya, perlu kita selalu rayu, ya, minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita nampak apa yang patut kita buat. Kita tahu satu hal tapi nampak, dipandu, dibantu, ya, diberi petunjuk, ditunjuk, kan? Kita pasal tak kadang-kadang, ya, kita dah duduk satu tempat, orang kata tuan ada kat sana tu. Ya, mana tak ada pun. Kita bising kat bini kita, kan. Kita tanya handphone dari mana? Bini kata ada kawan kat sofa tu. Ya. Tapi tak nampak juga. Dan akhirnya dia kata, mana tak ada. Gaduh kita. Akhirnya dia kata, ni apa? Dia tunjuk. Dia tunjuk tu, oh nampak. Itulah petunjuk. Oh, itulah. Ini pun tak nampak. Ya, celah sikit je terkeluar pun tak nampak dah. Kan? Jadi itulah pentingnya petunjuk dalam kehidupan. Syukur. Allah Subhanahu wa taala, sebab dirayu wahdini wa afini, dan afiatkan aku. Ini sama dalam doa aku yang hari itu kita syarakan, ya. Kita dah bicarakan panjang lebar tentang afiat. Dalam bahasa Arab adalah sihat yang membawa taat. Sihat bawa taat, itulah afiat. Sihat tapi, ya, bawa pada sihat itu sihat je, ya. Sebab tu kita pun selalu sebut sihat walafiat, sebab afina itu maksudnya sihat yang membawa kepada ketaatan, kebaikan, ya, kepada ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sihat tidak afiat, maka dia bersama sihat dia buat kemungkaran, maksiat dan dosa sepanjang kehidupan. Wa'af ini minta afiat, wa'af anni, dan padamkan dosa-dosa ya Allah, ya. Al-afu dengan maghfirah ni benda yang berbeza, ya. Jadi kita pun dah bicarakan itu, ya.
maghfirah. Sebab kita dah doa dari Rabbi fili. Tujuh kita kata wa'fu anni. Ya. Rabbi fili maghfirah. Ya, wa'fu anni afu. Jangan kita tuan-tuan, maghfirah ni ya, dosa yang kita lakukan Allah ampunkan. Dan afu ni atau wa'fu anni ni adalah dosa yang Allah ampunkan untuk Allah tu ceritanya. Sehingga nanti kalau kita bangkit di hari akhirat, cerita kita melakukan dosa tu tak ada langsung, tidak dipamerkan langsung. Itu kehebatan afu Allah Subhanahu wa taala. Ingat doa dalam bulan Ramadan kita kata Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi kita minta padam dosa-dosa kita dengan sifat Allah yang afuwwun karimun. Begitulah. Dalil bacaan ini Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni adalah ya, hadis riwayat Abu Dawud. Dan ini dalam petikan kitab ini pun disebut ya, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengangkat mukanya dari bersujud dan baginda membaca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya. Jadi itulah yang terjemahannya tadi. Wahai Tuhanku, ampunkan dosaku, kasihani aku, tutup aibku, angkat kedudukanku, cukupkan rezekiku, tunjukkan aku jalan yang lurus, jalan yang betul. Dalam riwayat Abu Daud ditambah wa'afini, dan afiatkan aku, dengan isnadnya, dengan periwayatan yang baik, hasan. Ya, yang ini disebut ya, dan asalnya yang tadi riwayat Al-Baihaqi. Jadi gabungan daripada riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi kita jadikan bacaan kita hari ini. Ya, wa'afini wa'fu anni. Kemudian disambung pula, habis wa'fu anni itu ambil mana? Dalam Ashabus Sunan sirahnya dibentuk begini. Ya, Rabbi firli warhamni wajburni wa'fa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Artinya kalimah wa'afini wa'fu anni itu ya adalah gabungan daripada tiga kumpulan isnad tadi. Jadi itu pun saya dah sebut bahawa dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i dia mengutamakan keindahan bacaan, keutamaan, rangkuman ayat-ayat yang lebih sempurna yang kita rasakan baik. Ya, bukanlah benda-benda yang langsung tak ada sumbernya. Cuma kadang-kadang sumbernya tidak begitu kuat. Tapi oleh kerana ya, kita mengutamakan pengisian penjiwaan itu, maka sebab itulah dalam mazhab kita menggabungkan semua hadis-hadis yang kalimah-kalimah yang dekat, maksudnya saling melengkap, untuk digabungkan dijadikan bacaan dalam solat. Jadi kalimah wa'afni adalah riwayat daripada Abu Daud ya, sampai dekat Tirmizi, sampai hadis ini saja. Ada orang bahasakan benda-benda begini ya, saya
Hello, hello. Okey tak? Hello, 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 hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello. Tak ada lagi. Kalau ada respon, kalau ada respon belum ada lagi. Aduh. Ada dah. Okey, dah dengar. Dah dengar, saya sambung. Okey, saya terus ya. Kita mula masuk membicarakan ke surat 102. Tak tahu Ustaz tak lah apa tadi. 102 ni duduk istirahat. Duduk istirahat ni maksudnya duduk istirahat seketika. Kan? Sebelum kita bangun berdiri. Pada rakaat pertama ke rakaat kedua. Dari rakaat ketiga ke rakaat keempat. Tak tahu sebab apa lain tak okey ke? Kita duduk istirahat ini. Okey, suara okey dah? Lain tak cantik ya. Duduk istirahat adalah duduk sebentar selepas sujud kedua. Pada rakaat pertama dan pada rakaat tiga untuk solat yang 4 rakaat. Ya. Dalil kita melakukan duduk istirahat yang seketika itu adalah berdasarkan daripada hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Dia menerangkan tentang solat Nabi lalu dia berkata fa idza jalasa fi rak'atain jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna fa idza jalasa fi rak'ati al-akhirah qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adihi. Maka apabila Nabi SAW duduk setelah 2 rakaat, duduk setelah 2 rakaat artinya duduk tahiyat awal, baginda duduk di atas kakinya yang kiri dan menegakkan kakinya yang kanan. Itu bentuk duduk sama tahiyat awal, duduk iftirash, ya, duduk antara dua sujud pun duduk iftirash dan duduk istirahat juga duduk yang sama. Ya. Dan pada rakaat akhir baginda mendepankan kaki yang kiri dan menegakkan kaki kanan. Itu duduk yang kita tak syarat. Alhamdulillah kembali bersyarat. Okey. Jadi begitulah. Kalau kita tengok muka surat 103 ni pula, ada lain menyebut yastawi qa'idan ala rijlahil yusra mu'tadilan hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ih. Bagi dia duduk di atas tapak kaki kirinya. Bila duduk atas tapak kaki kiri tu artinya sebab kita depan ataupun kita hamparkan tapak kaki kiri dan betih kiri kita, duduk tapak kaki sama dengan betih kiri lah, dengan tegak, ya, sehingga kembalilah setiap tulang pada tempat duduknya dengan sempurna. Artinya Nabi itu duduk dengan badan, ya, struktur badan dia yang tegak tu tegaklah,
Jangan duduk kendur, letih je. Sebab kena sedar, bila kita duduk tayar awal ni, atau duduk iftirash ni, duduk dalam solat ni, sebenarnya kita kena sedar bahawa kita duduk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bayangkan kalau kita duduk di hadapan seorang yang kita hormati, ke istana, ke rumah menteri ataupun ke pejabat-pejabat yang rasmi, urusan rasmi, temu duka yang paling kecil, maka duduk kita takkan duduk macam tu, jauh sengit, macam tak semangat. Jadi duduklah betul-betul. Apatah lagi kita sedar kita menghadap Allah SWT. Puncanya jadi duduk-duduk yang tak tepat tu, duduk yang macam tak bersungguh, sebab apa? Dia tidak sedar dia menghadap Allah SWT. Jadi tolong sedar, dalam solat kita perlulah duduk dengan gaya orang yang duduk menghadap Tuhannya. Kan? Dia duduk bersimpuh tu, kena sedar kita sedang menghadap Allah SWT, yang Rasulullah kata, ya, ka'annaka tarah, seolah-olah kamu nampak Allah. Fa in lam takun tarah wa in lam takun tarah, dan jika kalau kamu tak nampak Allah, fa innahu yara, kamu kena yakin Allah tengok kamu. Okay, cara untuk bangun ke rakaat seterusnya. Macam mana nak bangun untuk rakaat berikutnya? Disunatkan ketika hendak berdiri ke rakaat seterusnya dengan kedua-dua tangan terbuka, menekan ke bumi dengan tapak tangan. Artinya bangun lepas duduk tayar awal ataupun duduk iftirash, ya, duduk istirahat ni, nak bangun berdiri ke rakaat seterusnya, ya, kita daripada sujud duduk istirahat, nak bangun berdiri, ataupun daripada tayar awal nak bangun berdiri. Macam mana kita nak buat? Kita disunatkan dengan tangan yang terbuka, ini jari-jari terbuka, dan kemudian tekan ke bumi dengan tapak tangan, tekan semua, ya, tapak tangan tekan ke bumi, okey. Dan tidak menggenggamkan jari seperti penumbuk. Jangan buat macam ni pula, tumbuk dekat lantai, ya. Jadi ada setengah kita memang sembahyang tapi tangan penumbuk gitu bila nak bangun berdiri. Dia dah sujud, dia bangun, dia istirahat, kemudian bangun dia penumbuk. Itu tidak tepat, ya. Kan ya'jinul ajin, ya, dalam riwayat itu disebut bahawa Nabi SAW seolah-olah macam menguli tepung, ya, tangan uli tepung kan macam ni. Tapi ada juga pendapat, ya, kita jangan kata, ya, sebab ini keputusan dalam mazhab kita, tapi oleh kerana hadis tu begitu, ceritanya begitu, maka ada juga yang meriwayatkan bahawa yang dikatakan uli tepung tu macam ni. Betul tak? Sebab saya pun tak biasa uli macam ni. Ada tepung-tepung adunan, karipat pernah buat lah. Tapi biasanya kita uli macam tu lah. Ada juga orang dah tak larat, dia uli pakai penumbuk. Sebab tu dua periwayatan ni diguna pakai. Tapi ya, kalau melihat kepada realiti kesopanan, kan ada dalam solat menghadap Allah SWT, maka lebih layaklah kita duduk di itu dengan tangan yang begini, tekan macam tu, bukan macam tu kat bumi, ya, sebelum kita bangun di. Kalau tak buat, ini sunat semuanya. Ada orang boleh bangun terus, kan? Ada orang pakai tangan sebelah, saya ingat. Kurang cantik, yang cantiknya sopan. Walaupun kita kuat, sihat, tapi nak bantu tangan sopan, letak begitu kan, bangun tinggi. Lepas sujud duduk istirahat. Lepas duduk istirahat sebelum bangun kan, kita ke depan sekejap, tak tangan ke depan tu dengan, ya, tangan terbuka dan tapak tangannya, dan kemudian bangunlah berdiri. Itu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW menurut periwayatan para sahabat. Sebab Nabi semayang memang sedar dengan hadap Tuhan dia. Sebab tu dia jaga sangat kesopanan, ya, apa yang perlu dia lakukan dalam solat. Begitu juga ketika naik daripada tahiyat awal, dia sama saja, ya, sama ada kepada orang yang kuat, orang yang lemah, orang yang tua, lelaki maupun perempuan. Tapi ceritanya sebab adalah kesopanan dan adab tata susila. Dan memang di hadapan Allah, orang yang kuat sekalipun dia kena tunjuk dia lemah, kan? So, kita ada harapan, ya. Orang kuat macam mana pun banyak dosa. Orang kuat macam mana pun, kalau tak bagi sihat, terlantar, lagi susah orang nak urus. Sebab dia kuat, tapi bila dah sakit, kadang-kadang mengaduhnya lagi teruk. Hadis Malik bin Al-Huwairith menyebut, idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati tsaniyah jalas. Ini bukti bahawa Nabi duduk istirahat, ya tuan-tuan, bukan bangun berdiri terus. Nabi SAW bila mengangkat kepalanya daripada sujud yang kedua, bagi dia akan duduk seketika. Wa'tamada 'alal ardi thumma qam, kemudian baginda menekankan tangannya ke bumi,
barulah baginda bangun. Artinya ada riwayat yang sebegini rupa yang jelas, dan riwayat ni riwayat Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari bercerita hadis sahih tuan-tuan. Jadi kemarilah buatlah kesopanan, ya. Siapa yang selama ni mungkin tak pernah buat duduk istirahat, buatlah. Ya, pertama hadisnya hadis sahih Bukhari. Dan ini merupakan pendapat muktamad dalam mazhab kita. Jadi bangun, ya, dengan meletakkan tangan di hadapan lutut tu, ya, kat lantai depan tu, dan bangun berdiri dengan penuh sopan. Tak kira kita hebat, kuat, tak kuat, lemah dan sebagainya, begitulah. Dan walaupun ada pendapat mengatakan begini, tapi kita buatlah yang lebih, ya, disepakati dalam mazhab kita, iaitu, ya, dengan membuka tapak tangan untuk kita menekan, ya, sebab Nabi angkat kepala daripada sujud, baginda akan duduk seketika, duduk istirahat, ya, duduk istirahat tadi, dan kemudian baginda akan tekan tapak tangannya, ya, sebelum bangun berdiri tegak. Boleh je tak duduk istirahat kan? Boleh. Tapi ni cerita praktikal solat sempurna yang merujuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Wa'il bin Hujr berkata, ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Tengok, ya, dah dua orang sahabat bercerita ni. Yang tadi dia cerita Nabi bangun, angkat kepala, dan kemudian duduk sekejap, kemudian tekan tangan. Yang ni pula, tadi Malik bin Huwairith, yang ni Wa'il bin Hujur. Artinya seorang sahabat memang nampak hidup dengan Nabi, dia cerita, dia tinggalkan kepada kita. Yang ni riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i. Dan Tirmizi berani mengatakan bahawa hadisnya hadis yang baik riwayatnya. Apa dia kata? Nabi SAW bila sujud wada'a rukbatayhi qabla yadihi. Nabi bila nak sujud, baginda akan letakkan lutut sebelum tangannya. Wa idza nahab, dan bila nak bangun pula berdiri, rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Baginda akan angkat tangannya dahulu sebelum kakinya. Angkat tangan artinya Nabi ada letak tangan dulu. Ya. Angkat tangan dulu artinya Nabi letak tangan kat bumi baru angkat. Kalau tak letak kat bumi, tak ada cerita angkat tu. Jadi ada perlakuan meletak tangan kat bumi, angkat tangan barulah betul. Begitulah. Ya. Hadis lain lagi menyebut kana yanhadu mu'tamidan 'ala al-ardi ila rak'ati tsaniyah. Nabi SAW menumpukan, menekan tempat sujud untuk rakaat yang kedua. Begitu sekali, ya, jelas. Nabi, ya, tekan ke tempat sujud untuk bangun ke rakaat yang kedua. Maka dalam buku ini pun, ya, dan ini pun hadis riwayat Imam Syafi'i dan Al-Bukhari. Jadi dalam buku ini muka 105 ada gambar yang jelas, kan? Duduk istirahat, kita tengok gambar pertama tu. Ini gambar orang duduk istirahat sekejap. Duduk macam tadi awal, macam duduk iftirash juga, kan? Duduk sekejap. Kemudian ini yang dikatakan menekankan tangan tadi tu. Dia bangun, ya, dia letakkan tangan kat depan, dia tekan, dan kemudian barulah berdiri. Ini yang ketiganya. Jadi step ni cantik, ya. Ni daripada sujud, bangun duduk, dan kemudian, ya, letakkan tangan kat depan, kemudian barulah bangkit. Begitulah, ya, yang ditinggalkan oleh para sahabat, apa yang mereka nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada perbincangan naik ke rakaat seterusnya dengan tangan seperti penumbuk. Tangan dengan macam ni. Macam mana ke? Dalam mazhab kita diputuskan bahawa makruh melakukan begitu. Makruh artinya satu benda yang tak elok kita lakukan. Makruh ni dalam agama kita ada 5 hukum, kan? Wajib, ya, perlu buat. Sunat, elok buat. Yang ni perlu buat, mesti buat. Yang ni, ya, digalakkan buat. Lepas tu ada haram. Haram ni mesti tinggal, perlu tinggal, buat dosa. Dan ada makruh. Makruh ni elok tinggal, ya. Dan ada harus. Harus ni terpulang. Boleh, maksudnya boleh buat, boleh tak buat. Tapi makruh ni, ya, yang keempat ni kita tengok walaupun dia adik pada yang haram, tapi kalau di sudut daripada kata asalnya makruhun dalam bahasa Arab, diambil daripada kalimah kariha, yakrahu, karhan, karihun, makruh. Karih dalam bahasa Arab maksudnya benci. Karih tukar maksudnya, ya, aku benci engkau. Makruhun dalam bahasa Arab artinya perkara-perkara yang dibenci. Persoalannya, siapa yang benci? Itu masalahnya.
Musyari' syari' yang membenci. Ya, Allah dan Rasul yang tak suka. Kalaulah kita ni hidup dengan manusia lain, ya, dengan isteri tak suka kita, isteri benci kita, oi, benda besar tu. Bos benci kita, tak pergi office kita jumpanya. Kawan benci kita, tak lepak dah dengan kita. Ya, kita tak lepak dah kedai mamak dengan dia. Begitulah keadaannya. Jadi jangan pandang enteng, jangan pandang kecil benda makruh. Alah, tak apa makruh. Subhanallah, jangan. Itu satu sikap yang tak tepat. Makruh ni kena usaha, kecuali terpaksa ambil lah dengan kadar yang perlu. Ya, terpaksa ke pakai penumbuk? Tak. Terpaksa ke? Sebab betulkanlah. Alah, jangan berdebat dengan kata alah benda makruh je nak gaduh pasal apa. Ya, betul banyak segmen, tapi bukan untuk diperjuangkan benda makruh. Benda makruh untuk sama-sama mengajak agar kita menghindarkannya. Sebelum kita bercakap bab ni, kita nak cerita mood makruh ni, ya. Contoh makan-makan benda berbau. Sebenarnya tuan-tuan, makan petai jering bukan makruh. Makan petai jering ni tak makruh. Once makan makruh tak. Tampil atau keluar ke halayak, berhadapan dengan orang dengan mulut yang berbau tu, itu yang makruh. Okey? Makan bawang. Ya, Nabi kata fala yaqribanna masjidana. Ya, musallana, jangan hampiri masjid kami. Makan kalau tak bersugi. Makan, lepas makan terus pergi masjid. Kalau makan bersugi, bersihkan mulut, hilang bau, okey. Begitu. Ya, makan durian. Okey, bau kuat, berdahak, bersedap. Ya, sampai orang serap tak. Itu makruh pergi masjid. Duduk rumah. Dan kau makan kau sedap macam tu. Itu makruh. Jadi kena faham. Ya, benda makruh ni yang selalunya berkaitan dengan makanan adalah kerana apa? Efek bau yang keluar daripada pernafasan kita tu yang mengganggu kesesaan rakan kita. Bukan once makan terus makruh, tak. Kalau awak makan, duduk rumah, tak ada makruh. Makan, bersihkan mulut, tak makruh. Sebab benda tu semua berkhasiat. Lagi ni sini kawasan ni orang Minang ramai joring potai tu. Kan? Jarian tu yang makanan kau orang. Tak boleh tidak. Kalau dah hilangkan bau dengan rebus, dengan masak, itu lagi baiklah. Jadi dalam bab ini tadi, makruh menggenggam kedua-dua tangan ketika menekan ke bumi. Makruh. Ya, sebab apa? Ya, sebab cara itu dia tidak. Walaupun ada ulama yang kata okey, ada ulama kata cantiklah sebenarnya. Dengan kesunahan, dengan adab tata cara solat yang ini cantik. Dan tidak boleh merapatkan kedua-duanya seperti orang buat adunan tepung. Dan jangan rapat macam tu. Jangan rapat. Ya. Dia kena buka macam biasa normal je lah. Tambah pula hadis mengenai solat meletakkan bahu bersandar dengan tangan dalam semua keadaan solat adalah kepada telapaknya. Jadi dalam bab solat, bila mana kita bercerita dengan tangan ni untuk bersandar ataupun untuk kita tekan ke bumi, dia mesti dengan tapak tangan semuanya. Ni. Ya, bukan dengan ujung jari ataupun dengan bentuk penumbuk. Begitulah perbahasan ni diperjelaskan begitu. Seterusnya takbir intiqalat ketika hendak berdiri tahiyat awal. Ini adalah sunat hay'ah. Kita berhenti sekejap lagi lah, masuk isyak pun. Jadi sebelum kita bangun atau bersama dengan bangun berdiri dengan apa? Dengan duduk antara duduk istirahat tu, kita nak bangun berdiri kan, habis rakaat pertama, duduk sujud yang kedua, dan kita duduk sekejap, duduk istirahat tadi dan kita bangun. Maka gerakan bermula angkat kepala tu, kita dah disunatkan untuk menyebut Allahu Akbar. Jadi kalau kita tengok stepnya, sujud, angkat kepala, duduk kejap, ya, tekan tangan, berdiri tegak. Agak panjang lah. Dalam mazhab Syafi'i, takbir intiqal atau takbir intiqalat ni jamak lah, plural dia, singular dia intiqal. Intiqal maksudnya perpindahan. Takbir sesuai ataupun semasa berpindah gerakan solat ni. Jadi oleh kerana namanya begitu, takbir ini dalam mazhab kita dituntut untuk dipenuhkan sepanjang pergerakan perpindahan. Jadi kalau ikut realitinya, angkat kepala Allahu Akbar, begitu. Panjang lah. Tapi andai kata tak mampu nak buat sepanjang itu, maka ada dua pilihan. Boleh ambil separuh yang pertama, ya, daripada sujud
bangun duduk, berhenti, Allahu Akbar, boleh bangun berdiri senyap, ataupun bangun dulu kemudian berdiri baru Allahu Akbar. Tapi yang paling sempurna memenuhi semua gerak daripada mula angkat kepala sampai berdiri sempurna. Jadi ya, apatah lagi imam kena menjaga. Kalau imam nak pilih, nak ambil sikit, katalah dia sesak nafas, pendek nafas, maka ambillah pilihan yang kedua. Apa dia tadi? Angkat dulu kepala, dah duduk istirahat, nak berdiri barulah Allahu Akbar. Ya, sebab bagi makmum ruang yang selesa. Jangan Allahu Akbar masih duduk, kemudian berdiri senyap, tak cantik. Sebab jemaah makmum ni dia kena bergerak selepas imam. Jadi biarlah kita dah gerak sempurna, habis bersama dengan tu. Sebab tu namanya takbiratul intiqal. Sebut Allahu Akbar sepanjang waktu berpindah. Jadi praktikkan dengan sempurna, ya. Dan satu lagi dinotiskan dekat sini bahawa mengangkat kedua-dua tangan ketika berdiri selepas tahiyat awal. Ya. Bangun dari bawah nak berdiri ni ada dua cara. Ya, ini pun itu pula saya bahaskan dah, itu kenapa angkat, kenapa tak angkat. Tapi ini tempatnya, ya. Perasan tak, kita kadang-kadang bangun daripada sujud di rakaat kedua. Rakaat kedua pula bangun daripada tahiyat awal ke rakaat ketiga. Bukan daripada sujud, daripada tahiyat awal. Ada dua bentuk. Rakaat ketiga pun nanti bangun daripada sujud, ya, nak berdiri. Soalnya nak angkat tangan ke tak? Daripada bawah ke atas ni. Angkat tangan ni yang betul, bukan macam ni, kita dah bahas dah itu. Jadi angkat tangan begini, ya, ataupun separas sini, ya. Bangun daripada sujud Allahu Akbar ke, atau terus tangan kat sini? Tangan dekat Allah, bangun daripada sujud, ya, pegang sini terus ke, nak buka sini dulu? Tahiyat awal angkat dulu ke, terus begitu. Jadi ini perbahasannya. Ya, dalam solat ini, ya, daripada bawah ke atas tu, yang angkat tangan hanya ketika daripada bangun tahiyat awal untuk ke rakaat ketiga. Ya, daripada tahiyat awal ke rakaat ketiga. Daripada sujud, ya, sama ada rakaat pertama atau rakaat ketiga ke rakaat kedua atau ke rakaat keempat, tidak ada angkat tangan, terus tangan di bawah dada. Itu yang kesempurnaannya, yang tepatnya. Ya, sebabnya saya dah bahaskan dah itu, tapi saya ulang sekali lagi sepintas lalu saja, iaitu oleh kerana tangan ketika itu melakukan gerakan solat, iaitu illallah. Ya, sedangkan sujud tangan memang kat bawah begitulah. Jadi gerakan solat dengan gerakan luar solat juga sama. Ya, saya nak action luar-luar pun tak nampak dalam ruang ni. Tapi rasanya ada perbahasan tu saya dah jelaskan. Jadi amalkan saja. Ya, jadi ketika bangun daripada tahiyat awal, tuan-tuan angkatlah tangan Allahu Akbar. Hatta kalau sembahyang duduk sekalipun, bezakan bangun daripada sujud untuk berdiri rakaat seterusnya dengan bangun daripada tahiyat awal untuk berdiri ataupun duduk ke rakaat seterusnya. Maka ya, lepas tahiyat awal, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahu Akbar. Begitu. Sujud, ya, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, bangun Allahu Akbar, tangan terus kat sini. Tak ada angkat tangan, ya. Itulah bezanya orang ngaji dengan orang tak ngaji. Ya, memang sah, buat tak buat pun salah ke betul tempatnya sah. Tapi cuma kita nak melakukan satu benda tu dengan tepat, selaras dengan apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW yang diputuskan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Rasanya sampai di sini dulu. Moga-moga apa yang kita bahaskan pada malam ini, ya, sikit semangat menyembah lagi kefahaman kita, ya, untuk menguruskan solat kita dengan lebih sempurna. Moga Allah bantu kita untuk sabar dan tenang menjalani kehidupan dalam fasa ujian ini. Ya, saya pun memang kurang selesa nak kuliah online begini selalu, tapi ini je yang ada. Ya, tak dapat nak bersuara bersama, nak menunjukkan, ya, gerakan-gerakan yang lebih jelas di hadapan tuan-tuan. Tapi insya-Allah ada nilai kebaikannya, dan moga-moga apa yang kita usahakan malam ini menjadi ruang rahmat untuk kita. Atas janji Allah dan Rasul, majlis ilmu dinaungi rahmat, juga ruang keampunan dosa-dosa yang Allah, ya, sediakan untuk kita, dan juga ruang ketenangan, ya, dengan doa malaikat untuk kita semua. Wabihi wallahu alam. Moga-moga ada kebaikan, dan saya mohon agar video ini diperpanjangkan, di-sharekan, ya. Moga-moga kita dapat jariah daripada apa yang kita bahaskan pada malam ini, insya-Allah. Akhirnya mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. تحصنا بذي الجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا هذا الداء والوباء إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.